تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertamanya ribuan kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya kerana di atas izinnya, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah ya pada pagi yang berbahagia ni, hujung minggu ini kita sama-sama diberikan rezeki, ruang dan masa untuk bersama-sama ya dalam satu majlis pengajian ilmu iaitu wakaf dan ibtidak. Jadi mudah-mudahan ya dengan kehadiran kita pada pagi ini ya keberadaan kita pada pagi ini dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah ya sama-sama kita doa ya satu hati ya mudah-mudahan diberikan kefahaman dengan apa ilmu yang kita belajar ya diberikan kekuatan untuk amal ya seterusnya diberikan kesihatan dan perlindungan ya daripada segala musibah. Dan terima kasih ya kepada ya, jemaah pengurusan ya Al-Hajj Qiraat Center yang terus ya bekerjasama ya mengadakan program-program pengajian ya bersama dengan ya guru-guru Al-Quran ya jemputan guru-guru Al-Quran ya, luar ya yang dijemput khas ya bagi ya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu ya khususnya dalam ilmu Al-Quran. Jadi berbagai program ya yang telah diadakan ya di bawah Al-Hajj Qiraat Center. Jadi sewajarnya bagi kita ya ambillah peluang ini ya untuk sama-sama kita tingkatkan ilmu ya tingkatkan kefahaman bacaan Al-Quran kita. Ya, terima kasih ya tak terhingga jemaah pengurusan juga ya yang terus ya memberi ruang dan peluang ya kepada saya sendiri ya untuk kita bersama-sama setiap hari Ahad ini dan begitu juga ya terima kasih kepada para peserta yang hadir begitu juga kepada para-para ya penyumbang infak dalam Al-Hajj Qiraat Center ini mudah-mudahan terus dimurahkan rezeki ya terus ya diberikan rahmat ya dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ya pada pagi ini kita akan sambung ya lagi pengajian kita ya dalam wakaf dan ibtidak ya iaitu ya kita sambung pengajian kita pada minggu lepas berkaitan dengan wakaf qabih ya. Nah, mungkin kita masih lagi ingat ya bagaimana wakaf-wakaf qabih ini perlu kita elakkan dan perlu kita tahu ya. Jadi dalam pengajian kita ini ya saya kumpulkan seperti apa yang terdapat ya dalam kitab yang ditulis oleh
ya Abu Amr Ad-Dani berkaitan dengan waqaf qabih. Jadi insya-Allah ya yang ada Al-Quran, ya yang ada nota boleh tulis ya ditandakan dalam Quran kita ya. Mudah-mudahan ya bila ada penandaan tersebut ya kita dapat mengelakkan ya waqaf qabih ini, di mana waqaf qabih ini ya kadang-kadang ya boleh menyebabkan ya kerosakan yang besar ya. Dan kalau dengan sengaja boleh gugur syahadahnya ya. Jadi insya-Allah ya dengan kita belajar ini kita dapat mengelakkan ya kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan waqaf qabih ini. Dan insya-Allah ya pada pagi ini ya saya akan bagi ruang juga ya kepada para peserta ya untuk membaca ya waqaf-waqaf yang kita akan bincang ni yang berkaitan dengan waqaf qabih ya. Dan insya-Allah pada hujung nanti kita akan sambung waqaf dan ibtidak kita pada surah Yasin insya-Allah. Dan dibuka pada peserta nantilah ya. Jadi ambillah peluang ya perdengarkan bacaan ya sekurang-kurangnya sebagai kata petanda ya kesungguhan kita ya, tanda komitmen kita dalam pengajian ilmu waqaf dan ibtidak ini. Okey, jadi insya-Allah baiklah ya, untuk tidak membuang masa kita akan teruskan ya dengan sambungan ya, iaitu bahagian yang ke-13 ya. Jadi tempat waqaf qabih yang ke-13. Jadi untuk waqaf qabih ya, waqaf qabih yang berada pada tangga 1 ya, maknanya yang berada pada tempat pertama hingga ke-12 itu adalah waqaf yang paling qabih. Ya, disebut waqaf aqbah. Jadi yang ke-13 ni dia turun sikitlah, qabih juga tapi tidaklah yang duduk berada di kedudukan aqbah ya, iaitu untuk 1 hingga 12. Jadi yang ke-13 ni ya adalah waqaf yang merosakkan makna ya. Jika kita waqaf pada tempat tersebut ya boleh merosakkan makna ya. Maknanya kalau waqaf di situ ya kita kena ulang balik ya, waqaf ulang balik. Tapi kalau yang 12 waqaf itu sama juga kita ulang balik ya, cuma bezanya tadi qabih di sana itu kita waqaf pun ya boleh merosak rosak makna, dan kita sambung dengan ayat selepasnya pun akan bertambah lagi rosak maknanya. Itu disebut sebagai waqaf aqbah. Berbanding dengan tempat ke-13 dan ke atas ini ya, bila kita waqaf dia jadi qabih, tapi bila dengan ayat selepasnya rosaknya itu tidak sangat merosakkan, cuma dia mengelirukan ya. Namun tempat ini masih lagi dalam lingkungan ataupun dalam kumpulan waqaf qabih ya. Jadi 1 hingga 12 yang kita bincangkan pada minggu lepas adalah yang paling qabih ya, paling aqbah. Okey, jadi baiklah pada tempat yang ke-13 ini pada suratul Baqarah ya, kita boleh buka ya Quran ya, surah Baqarah ayat 258 ya, pada muka surat 43 ya, pada 43. Okey, pada ya, ayat alam tara ilal ladzi ya. Okey, ada peserta ingin perdengarkan bacaan? Ya, sambil-sambil kita membaca waqaf-waqaf ini ya, masa yang sama kita dapat perbaiki, dapat kita perhalusi ya ilmu bacaan kita. Okey, insya-Allah ada yang nak perdengarkan bacaan? Ya, pada suratul Baqarah ayat 258 ini. Okey, mungkin ada yang sudah ya mengenali tanda-tanda waqaf ini ya. Kalau ha ya dengan hasan ya, kalau ta ya dengan makna tam ya, makna bila dah waqaf tak perlu ulang semula, berbanding dengan hasan perlu diulang semula
Okey. Kemudian qaf di sini ini adalah waqaf qabih. Ya. Jadi kalau nak berhenti pada kafar dan sampailah pada ya hujung ayat ya la yahdil wallahu la yahdil qaumaz zalimin dengan waqaf tam. Okey, ada sesiapa yang ingin perdengarkan bagi kita ni ya merasmikan bacaan? Ada? Dia belum panas lagi. Ada? Kalau ada boleh angkat tangan ya. Insya-Allah. Okey, silakan. Ni ada. Siapa ni? Wan Mazna ada, Zubaidah ada, Hasnah ada. Ya, boleh buka. Okey, siapa baca dulu? Kak Lina? Puan Lina? Okey, dia ada Ustaz. Okey, sila buka mikrofon. Puan Zubaidah Yasin. Buka mikrofon ya. Boleh? Boleh? Puan Lina ada? Ada di talian? Puan Lina? Okey, boleh. Puan Zubaidah Yasin. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka iz qala Ibrahim. Ya. Yang tidak boleh pada an atahu Allah ataupun iz qala Ibrahim. Iz qala Ibrahim. Iz qala Ibrahim. Ujung zal jaga iz. Dia jangan bunyi z tu tak nak. Iz qala. Ya. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Tarik nafas ya. Okey, di situ adalah waqaf tam. Okey, terus. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. Okey ya. Jadi pada kalimah kafar ini adalah waqaf tam. Jangan pula kita baca fabuhitalladzi kafara wallah. Dia akan bermaksud nanti ya bukan saja orang kafir yang tercengang, Allah sekali pun ikut tercengang. Ya. Jadi hati-hati ya kalau kita waqaf pada kalimah ya Allah di sini ya. Okey. Terus saja wallah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ya. Jadi situ adalah waqaf tam dan Allah ya Taala tidak akan memberi ya hidayah ya kepada kaum yang zalim. Dia tidak akan memberi hidayah. Tapi kalau di sini fabuhital ladzi kafara wallah, maka di sini akan merosakkan makna. Sebab wallah ini adalah bagi ayat ya wallahu la yahdil qaumaz zalimin, bukan hak sebelumnya. Jadi kalimah sebelumnya pada kafar ini adalah bermula daripada qala Ibrahim ya. Ini hati-hatilah ya dalam bacaan ya. Tapi insya-Allah lah
jarang berlaku. Tapi kalau kita terhabis nafas, ya, ataupun tiba-tiba terbersin, ya, atau tiba-tiba terbatuk, terberhenti dekat wallah, maka cepat-cepat ulang balik daripada, ya, kalimah sebelumnya, ya, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jadi ini adalah tempat, ya, salah satu tempat yang disebut oleh, ya, Abu Amr Ad-Dani, ya, dalam suratul Baqarah pada ayat 258 ini yang perlu kita hati-hati, ya, jangan sesekali waqaf pada kalimah wallah, ya, kerana akan merosakkan makna, ya, dan mengelirukan. Kalau dia mula dengan lafaz selepasnya akan mengelirukan, ya. La yahdi ni siapa? Sebenarnya la yahdi ni adalah, ya, kembali kepada Allah. Allah yang tidak akan memberi hidayah. Tapi kita dah potong dekat situ. Berbanding dengan 12 wakaf yang kita dah belajar tu, kita mulakan pun, ya, dah rosak makna, kita wakaf pun dah rosak makna. 2 kali rosak kat situ. Ini kalau kita mulakan, dia hanya mengelirukan, ya. Walaupun makna itu boleh difahami tetapi mengelirukan. Jadi dia buat ada kedudukan qabih pada tahap yang tidak berada pada tahap yang akbah lah. Okey. Itu terima kasih, ya, pada bacaan yang pertama, ya. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk terus amalkan. Okey, insya-Allah kita tengok, ya, yang nak tanda boleh tanda, ya. Kita tengok pada tempat yang ke-14. Ya, muka surat 200, ya, 73 pada ayat yang ke-60. Ya, pada ayat yang ke-60. Lilladzina la yu'minun. Okey. Insya-Allah ada siapa ingin pendengarkan bacaan? Puan Zubaidah Yasin. Okey, silakan. Boleh buka mikrofon. Ya. Selalu dengar saya je baca. Ni kita nak kata apa? Interaksi dua hal supaya sama-sama, ya. Kita dapat manfaat ilmu. Silakan. Auzubillah. 200 ke ayat 60. Boleh nampak di paparan ni? Boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi walillahil mathalul a'la. Okay. Jadi jangan, kalau kita perhatikanlah, ya, kalau kita belajar, lihat dalam waqaf qabih ni, banyak yang berlaku itulah bila bersangkutan dengan kalimah Allah. Jadi hati-hati kita kalau nak berhenti dekat kalimah Allah tu, hati-hati. Ya, tengok makna. Ya, kalau tak nanti dia akan, ya, kalau kita berhenti pada, ya, masalus sau, ya, kita berhenti pada walillah, ya, tengok pada ayat tadi. Pada bil akhirati mathalus sawi walillah, kita berhenti dekat situ. Apa akan jadi maknanya? Bagi mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat, itu ialah sifat yang buruk dan hanya bagi Allah. Gitu. Nampak dah makna dia dah merosakkan. Ya. Jadi jangan kita elakkan sebenarnya. Kalau ada kalimah Allah yang berada di pertengahan ayat, ini salah satulah kita nak cam. Tolong hati-hati, jangan wakaf di situ. Ya. Jangan wakaf di situ kerana takut ditakuti, ya, mungkin kita kurang daripada sudut kata apa dengan makna ini, takut ditakuti makna-makna itu akan merosakkan. Ya. Okey, cuba ulang balik lilladzina la yu'minu. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Okey, bagi nafas yang panjang, begitulah hal keadaan bacaannya. Okey, tapi bagi yang nafas yang pendek, ya, sudah tam, ya, bila kita waqaf pada kalimah al-a'la, ya, di situ sudah waqaf, ya, di situ. Okey, wa huwal azizul hakim, sudah sempurnalah, ya, iaitu
berada di kedudukan tam. Ya, mungkin kalau dalam setengah Al-Quran akan ada kalimah masalus saw, ya, ada sili ni. Ya, maknanya untuk orang yang nafas pendek boleh berhentilah. Ya, masalus saw ada setengah Quran ada dengan sili, ya. Tetapi lebih utama sambung, ya. Berhentilah pada al-a'la ini, ya, supaya apa? Kita dapat meraihkan makna, ya, dengan maksud yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi elakkan, ya, pada surah An-Nahl ini berhenti pada walillah, ya. Kalau nak habis nafas sekali pun, ya, hati-hati jangan berhenti di sini, tandakan dalam Al-Quran supaya kita dapat, kata baik, nak hafal tak ingat, ya. Jadi kita dapat kata apa, dapat panduan lah, ya, bagaimana cara untuk kita mengelakkan daripada berlaku kesalahan. Kesalahan itu berlaku start saja kita baca Quran, sebenarnya kesalahan tu dah mula dah. Kita dah berada dalam kesalahan dah sebenarnya dalam awal bacaan kita. Bagaimana nak elak? Duduk di landasan yang betul lah. Jaga makhrajnya, jaga sifatnya, jaga hukum hakam tajwidnya, ya, jaga waqaf ibtida'nya. Duduk atas landasan tu. Jangan berlaku lahan, menyimpang daripada bacaan yang sebenar. Okey, kita tengok tempat ke-15. Ya, tempat ke-15. Ya, tempat ke-15. Oh, okey. Oh, ada kuis hari ni, ya. InsyaAllah 3 kuis, ya, 3 soalan. Kita akan bersoal jawab hari ni. Ya, ada kuis. Okey. Siapa yang baca, silakan. Wan Maznah. Hajah Wan Maznah. Boleh bu unmute. Hajah Wan Maznah. Okey, sila Suratul Baqarah ayat 26, muka surat yang ke-5. Kalau ada terjemahan tu, baca terus terjemahannya. Tengok, ya, tanda-tanda waqaf ini. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Okey, jadi di sini pada ayat di sini, ya, adanya waqaf qabih di sini. Sekiranya kita bila waqaf pada innallaha la yastahi, ya, sesungguhnya Allah itu tidak malu. Kalau kita waqaf kat situ. Dan di sini juga ada waqaf kafi, ya, iaitu berhenti pada innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma. Gitu, berhenti dekat ma. Ma ni apa dia? Ma ni adalah, ya, menjelas, ma ini adalah apa, menjelaskan, ya, bagi ba'udatan fama fawqaha, ya. Jadi bagaimana Allah Taala itu membuat perumpamaan, ya, dengan ayyadriba mathalan ma, ya, membuat perumpamaan seekor nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Jadi masalah ma ini kafi di sini, ya. Ma ini maksudnya ba'udatan fama fawqaha. Ma ini, sebab itu ma ini kafi, bukan ma ba'udatan. Ma ini, ya, ma ini, ya, penjelasannya adalah ba'udatan fama fawqaha. Okey, ma ini mewakili ba'udatan fama fawqaha, memberi makna ba'udatan fama fawqaha. Sebab itu berhenti pada ma ini dikira sebagai kafi. Ayyadriba mathalan ma, tak perlu ulang balik, terus sahaja ba'udatan fama fawqaha. Jadi tamlah di situ, ya. Jadi kalau nafas panjang, teruslah berhenti pada fama fawqaha macam yang dibacakan tadi. Okey, terus puan.
Fa'ammal ladzi فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا Okey, boleh waqaf di sini, ibtidak balik. Wa ammal ladzina kafaru. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Okey, ini adalah waqaf kafi. Okey, terus. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا Wa yahdi bihi katsira. Wa bunyikan ha. Yudillu يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا Terus kafi. وما يضل به إلا الفاسقين. Okey ya. Jadi pada Terima fasiq. kasih, Sa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan. Okey, jadi ya pada fasikin ini ya statusnya masih kafi. Apa maksud kafi? Yaitu ya walaupun sudut kalimah dan lafaznya telah sempurna tetapi maknanya ceritanya masih lagi berhubung kait ya dengan ya ayat selepasnya. Jadi kalau nafas yang pendek macam kalau nafas panjang boleh ya pada ayat ni pada fa'ammal ladzina amanu faya'lamu ya berhenti pada bihadza masalah. Itu yang terbaiklah. Tapi kalau tak sampai bolehlah pilih yang berhenti ya pada kafaru. Tapi kena ulang balik wa ammal ladzina kafaru atau berhenti pada mir rabbihim ya. Kalau ada setengah Quran itu menyebut pada ya annahul haqqu mir rabbihim itu ada sili di situ ya bermaksud lebih utama sambung. Cuma ya yang kita belajar ini manhaj ni menurut Syekh Ahmad Tubbah ini di sini tidak ada. Maksudnya kafinya itu bermula daripada fa'ammal ladzina amanu sampai masalah. Sekiranya berhenti pada mir rabbihim kena ulang balik daripada faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya. Okey. Jadi kita dalam manhaj waqaf ibtidak ini kita mengikut ya Ahmad Tulbah ya. Jadi itu yang ada tanda-tanda kaf ya, kafi ya, tam dan hasan ya. Supaya memudahkan kita lah untuk lebih pemahaman ya. Kadang-kadang keliru tanda Quran saya begini, tanda Quran begini. Ini kita belajar ni ada manhaj dia. Ya. Ada dia punya ikutan kita ya. Supaya kita tak terkeliru. Okey. Terima kasih atas bacaan. Jadi hati-hati pada ayat ini jangan sesekali berhenti pada innallaha la yastahyi kerana maknanya itu ya ada merosakkan ya hubungannya dengan ayat selepasnya. Okey, alhamdulillah, terima kasih di atas bacaan. Okey, kita tengok pula. Okey, kita tengok pada tempat yang ke-16. Okey. Silakan. Ada siapa ingin perdengarkan bacaan? Persilakan. Sila. Ada? Ya, boleh angkat tangan. InsyaAllah. Inilah medan kita ya. Untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Ya, sama-sama kita tingkatkan kemahiran bacaan Quran kita. Puan Hajar Hendon dah buka mic ni nak baca ke? InsyaAllah. Okey. Terima kasih insyaAllah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Waqala rajulun. Jumpa ayatnya. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Okey. Ambil mana ataqtulu? Daripada ayyaku. أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Ambil wa'iyah. Wa in yaku kaliban. Okey. Okey. Jadi di sini sebab suara terputus di situ. Okey. Boleh ambil daripada waqad ja'akum ya. Daripada waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Tarik nafas. Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kaliban fa'alayhi kalibuhu wa in yaku sadiqan. Okey. Jadi kalau kita berhenti dekat kazibuh ini kena ambil daripada wa iyyaku kadziban lah di sini, tapi bila dah berhenti dekat shadiqah ambil daripada wa iyyaku di sini. Okay, terus Iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. okey ya. Suara hilang terus. Okey, jadi yang terbaiknya kalau boleh bila kita dah berhenti dekat tam, kita sempurnakan wakaf dekat tam ni. Jangan kita lompat kita matikan dekat kafi. Ya, sebab ayat itu dia akan bermula hasan ataupun kafi dan matinya sempurna pada tam. Ya, dan jangan kita melangkahi sebenarnya, ya. Jadi kalau ada wakaf tam di situ kita dahului raikan di situ. Wa in yaku sadiqan yusibakum ba'dul ladzi ya'idukum. Ya, jadi sewajarnya di situlah. Adapun kalau nafas panjang tu tak ada masalah, silakan. Cuma kalau kita nak meraihkan makna ya, dengan tanda wakaf kita wakafkan di situ. Kemudian tak perlu ulang balik. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Okey, cuma hati-hati di sini pada ayat 28 ini jangan sesekali kita wakaf ya. Innallaha la yahdi. Jadi wakaf di sini ya adalah wakaf qabih ya, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah. Jadi dia mengelirukan hidayah ataupun kita terus saja tak ulang balik man huwa musrifun kadzdzab ya, kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Sebab apa? Sebab innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab ini adalah ya okey, jadi innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab ini adalah satu ayat yang sempurna ya. Jadi jangan dipisahkan ya. Hati-hati sebab maknanya akan merosakkan dan mengelirukan sekiranya kita berhenti pada innallaha la yahdi. Okay, ada peserta kata tak jelas suara saya? Tak dengar ya? Okey Ustaz. Okay, ya. Dan ini contoh yang paling baik, ada 4 jenis wakaf yang cuma tu kata tadi ya, jangan kita melangkahi tam tapi kita wakaf pada kafi. Tapi kalau tam dengan tam itu baiklah kita sambung-sambung semua mati dekat tam. Okey, kalau tam dah tak ada baru cari kafi. Kafi tak ada baru cari hasan. Ya. Okey. Baik, terima kasih ya atas bacaan. Ya, mudah-mudahan terus diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, insya-Allah. Terus kita tempat yang ke ya, yang ke-16 sekejap ya. Okey, Suratun Nisa ayat 36 muka surat 84. Ada Okey. Ada siapa nak pendengarkan bacaan? Silakan. Haja Aminah Husin. Okey, nampak di paparan ni ya. Kejap ya, tengah cari. Muka surah apa Ustaz? 84. Ha. 84 kan. Ayat 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz. 84. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Okey, di situ adalah waqaf kafi. Tak perlu diulang balik. Terus. Wabil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub. Boleh? Daripada wal jari dzil qurba. Wal jari zil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum. Okey, jadi di situ adalah waqaf tam. Jadi sempurnalah. Jadi memang tak ada tanda waqaf di sini ya. Mungkin setengah Quran tu adalah, tapi di manhaj maktulubah memang tak ada waqaf tamnya di sini. Ya, pada aimanukum. Okey, terus. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Okey, jadi di situ adalah waqaf apa di situ? Waqaf tam. Waqaf tam. Ya, jadi di sini nampak ada waqaf qabih di sini. Innallaha la yuhib. Ya, kita waqaf kat situ ya. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai. Jadi makna itu tergantung, tak sukai apa. Sebab itu makna ini dia berkait dengan selepasnya. Ya, makna yang dikehendaki Allah Taala itu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, iaitu orang yang siapa yang Allah Taala suka, tak suka pada siapa? Orang yang sombong dan bangga diri. Tu. Jadi kalau kita berhenti kat sini, dia akan jadi makna itu akan mengelirukan ya. Cuma tidaklah tahap yang 12 tempat yang kita belajar minggu lepas tu ya, aqbah. Tapi ini dia rosak ya dan mengelirukan. Okey, yang sana merosak lagi merosakkan. Itu yang aqbah dah. Okey, terima kasih atas bacaan ya. Insya-Allah mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ayat di sini panjang ya, macam tadi ya. Aminah tadi berhenti pada ya wal jaril junub ya, maka diulang balik pada wal jarizil qurba. Boleh waqaf sebenarnya bila nafas tu pendek, tetapi mesti ulang baliklah ya. Jangan kita sambung ya. Sebab apa? Sebab ayat itu sempurnanya sampai aimanukum. Dia hanya satu landasan saja. Makna satu rel sahaja, satu landasan daripada wabil walidai ihsana sampai aimanukum. Bila kita waqaf, dia akan jadi landasan yang lain. Jadi kalau kita nak waqaf juga, mesti ibtidak dengan sebelumnya supaya landasan itu masih dalam landasan yang sama. Okey. Sebelum Ustaz, nak baca ke? Nak tanya boleh? Ustaz nak tanya boleh? Kema ayat nak tanya. Nak tanyalah, kalau kata ada orang tu dia baca kan, baca wabil walidaini ihsana wabizil qurba wal yatama. Contoh kan dia tarik nafas. Lepas tu dia ambil al qurba wal yatama, dia ambil daripada al tu. Adakah macam mana tu sebenarnya? Ambil daripada al sebenarnya. Boleh tak macam tu?
Dia Kalau faham saya kita ambil daripada wabizil kan? Wabizil. Tapi dia nak ambil daripada al. Sebab tu dalam waqaf iftidak ni memang kena belajar, bukan sekadar kita ambil waqaf sahaja, tetapi bagaimana cara nak mula tu pun kena tahu juga. Bagaimana cara nak mula itu memang kena itulah. Jadi kalau dia ulang itu tidak bertepatan, itu makna dimaafkanlah. Tapi macam mana pun kena semak dengan guru lah. Guru tu akan bantu. Oh tak boleh pada sini maknanya masih lagi belum sempurna. Kalau ambil pada al-qurba kena ulang daripada wabizil qurba. Jadi kita yang tahu ni kena bagi tahulah. Walaupun ibtidak dia itu dah betul lah, dia dah patah balik dah. Tetapi ibtidak ni pun ada yang boleh orang kata apa tidak sempurna makna tu. Jadi kena ibtidak pun, ibtidak tu yang kadang kita lihat kalau kita dah belajar waqaf ibtidak, kadang ibtidak tu panjang bukan satu kalimah tetapi beberapa kalimah. Sebab itu ibtidak itu dengan kalimah yang sesuai, bermaksud dengan makna yang dikehendakilah. Okey? Jadi adakah sebaiknya kita nasihatkan supaya jangan ambil daripada perkataan al tu? Jangan maksudnya kita menambah baris akaf pada hamzah wasal tu. Dia tidak menambah pun, tak ada menambah makna pun. Cuma al ini sebab dalam ibtidak lam ni tak boleh disebutkan melainkan didatangkan dengan baris yang arid dan pada hukum izhar qamari ataupun lam ta'rif, maka untuk ibtidak semua dimulakan dengan apa? Dengan baris fathah. Tidak mengubah makna pun. Tidak mengubah makna. Okey? Cuma kata tadi pada sudut makna ayat tu, kesempurnaan ayat itu sebaiknya ambillah pada wabizil qurba. Jadi biasanya guru akan tegur lah. Okey. Kadang-kadang bila kita semak kadang dengan syekh Arab kan, yang mana yang menekankan waqaf ibtidak, dia akan tegur, jangan ambil kat sini, ambil lagi, sebelum lagi. Ataupun cukup ambil dekat sini. Dia akan bagi tahulah. Jadi itu dalam fokus dalam pengajian waqaf ibtidak. Maknanya bukan tempat-tempat waqaf kita akan belajar, tetapi tempat ibtidak bagaimana nak mula pun kita akan belajar insya-Allah. Bila belajar tu selamat. Dia tak adalah main rasa-rasa. Tapi kalau soalan adakah berubah makna pada al-qurba, tidak. Sebab itulah memang bacaan apabila kita mulakan bacaan pada lam ta'rif tersebut. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Kita terus pada muka surat, pada tempat yang ke-18. Okey, ada siapa pendengar ingin perdengarkan bacaan? Silakan. Silakan. Muka surat 271. Ada? Ayat ke-38. Okey, Hajah Nayati Hambal. Sila. Okey, sila buka mic. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut. Okey, di situ kafi. Boleh sambung terus Ustaz? Kafi sambung terus. Bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahu azim. Terima kasih atas bacaan. Jadi pada la ya'lamun adalah statusnya adalah waqaf kafi. Jadi waqaf kafi itu kita kena ingatlah. Maksudnya dia masih lagi berkait dengan ayat yang selepasnya. Jadi kalau kita baca Quran, kalau nak sadaqallahul azim,
ya, sebaiknya sekurang-kurangnya berhentilah pada huruf ta. Ya, berhentilah pada huruf ta. Sebab apa? Itu dah sempurna maknanya, sempurna kalimahnya. Jadi kalau tak tahu kena cari tahulah, ya. Insya-Allah macamnya kita tahu kaf, ya. Bila kita dah belajar kita tahu insya-Allah. Okey, jadi pada di sini, ya, di sini ada waqaf qabih yang ditulis ataupun dinyatakan oleh Abu Amr Ad-Dani, iaitu waqaf pada ya la yab'atsullah. Apa maksud la yab'atsullah itu? Ya, iaitu Allah tidak ya akan membangkitkan. Membangkitkan apa? Dia mengelirukan. Jadi rosaklah makna tu. Sebenarnya mayyamut iaitu apa dia? Membangkitkan semula orang yang mati. Ya, itu kalau apa? Kalau kita baca terjemahan penuh tu nanti kita fahamlah. Okey, jadi maksudnya jangan sesekali berhenti la yab'atsullah kerana apa? Akan mengundangkan kerosakan dan mengelirukan. Jadi maksud yang dikehendaki adalah pada wa aqsamu billah sampailah pada mayyamut. Kemudian kita teruskan bala wa'dan alaihi haqqan walakin aksaran nas la ya'lamun. Jadi cerita tentang wa aqsamu ini ya kita nak sampai nak dapatkan cerita yang sempurna sampai mana? Sampailah berjumpa dengan tam. Ya, sebab apa ayat ni masih lagi sambung ya dengan ayat ke 30 ya dengan ayat ke 39. Okey. Jadi maknanya kalau kita nak belajar ya ataupun mencari satu kisah-kisah ataupun satu cerita dalam Al-Quran itu jangan cerita sampai kafi, carilah ayat-ayat tu berhentinya sampai tam. Barulah kisah ataupun penceritaan itu sempurna. Ya. Ini Ustaz nak tanya Ustaz. ya. Kalau maksudnya kalau kita wakaf macam sini kan kafi kan. Maksudnya kita tak selok-eloknya kita tak berhentikan baca dari situ lah. Kita tak sadaqallahul azim kat situ lah. Kita cari yang wakaf tam macam tu. Sebab itu yang terbaiknya dalam bacaan Quran kita berhenti setiap akhir surah. Ya, sebab itu semua tam, berhenti akhir surah. Ataupun ya pilihan yang kedua berhenti kat mana? Kita dah belajar gitu. Siapa masih ingat? Ya, berhentilah pada Makra. pada mana? Makra. Ustaz, hizib. Okey ya. Berhentilah pada yang kalau orang dulu dia tanda-tanda ain pada hizib. Kalau dekat Quran tu dia ada makra. Dia ada makra, dia ada bunga-bunga dia. Berhenti dekat situ. Automatik selamat dah. Itu pun tam. Ataupun berhenti pada akhir juzuk ya ataupun berhenti pada ayat-ayat yang tam. Yang statusnya bukan kaf tapi tam. Itu sebaiknya lah. Nak berhenti kat kafi tak ada masalah. Tapi kita peringkat kita nak duduk di kalangan orang yang mahir dalam bidang bacaan Quran, perkara-perkara sebegini kena ambil penting lah. Ya, perkara-perkara sebegini kena ambil penting. Walaupun kecil tapi sebenarnya besar di sisi Allah SWT. Sebab kita cuba meraihkan, ya, kita cuba memberi hak ya pada ayat-ayat Quran itu dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ustaz, saya soalan. Ustaz, saya nak tanya soalan. Okey. Ustaz, kalau kita guna Quran yang wakaf ibtidak tu, adakah dia memadai? Ya, memadai sebenarnya. Cuma kita tak tahulah. Orang kata apa, cuma manhaj kita ya macam dalam qiraat lah, ya, dalam qiraat. Kalau kita baca Quran biasa ya, sebab dalam Quran kita walaupun kita baca dengan Syatibi tapi masih umum lagi, ya, masih umum lagi. Nak kena manhaj dia. Apa dia? Riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi. Dan riwayat Hafs an Asim ini lebih daripada 50 aliran. Ya, dan kita hanya ambil satu aliran. Begitu juga dalam perbahasan dalam waqaf ibtidak ada manhaj dia. Okey, dan kita kena jelaslah manhaj mana yang kita ikut. Ya, sebab semua manhaj itu ada dia punya hujah dia, ada dia punya orang kata apa panduan dia dalam manhaj tersebut. Okey, begitu juga yang kita belajar ni. Ya, waqaf qabih ni ya apa yang telah dibincangkan ya di kalangan para qurra dan telah dibukukan ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani. Jadi kita jelas maknanya apa yang kita buat tu bukan atas dasar rekaan kita sendirilah ya. Jadi kalau dah ada Quran waqaf tidak pun sudah memadai, cuma tinggal lagi kefahaman kita lah ya, dan sebaiknya kita tahu
siapa orang yang kita ikut, siapa manhaj yang kita baca. Kalau tak, dia masih dalam umum lagi lah. Ya? Okey. Boleh? Terjawab? Boleh puan ya? InsyaAllah ya. Okey. Okay, kita terus kepada yang ke 19 ya. Kita ada satu lagi sampai 20. Banyak lagi tu, tapi kita hari ni sampai 20 saja. Okey, yang ke 19 ada. Siapa nak baca? Yalah, ni lagi banyak ni. Dia punya pahalanya. Satu huruf satu kebajikan. Ya. Kebajikan digandakan lagi dengan 10 lagi. Ya, dengan 10 kebajikan. Ya, satu huruf tu. Ni banyak huruf ni. InsyaAllah. Sila. Jadi yang kata apa, bila kita baca tu sebenarnya ya, untuk kita tambah lagi kemahiran kita. Okey, Puan Faisarah. Ya, okey. Sila baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Okey, kafi di situ. Auladikum pun kafi di situ. Terus fa'in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidah. Okey. Jadi macam tadi bila dah terberhenti taroka, jangan kita terus, tak apa, kita ulanglah balik pada falahun tu. Yang kita sambung lagi ya. Itu sebaiknya lah. Okey, bila kita dah berhenti pada wa in kanat wahidah, ya boleh waqaf di situ, nak ulang balik pada wa in kanat. So ulang balik. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Nisf. Okey, terus. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. Okey, tam di sini ya. Yang nis tadi pun tam ya, maka di sini pun tam. Terus فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Okey, di sini kafi. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. Tak apa, tarik nafas. Okay, cuma jaga dia punya mat ya. Okay. Ini kita fokus pada waqaf saja dulu. Okey, ni di sini adalah tam. Okey, terus. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. Ni tam di sini. فريضة من الله. Ya. Inna Allah kana aliman hakima. Ya, ini adalah tam di sini. Okey, jadi bila kita belajar ya tam, kafi, hasan, qabih, sebenarnya seronok walaupun kita tak faham makna kan. Walaupun kita tak tahu pun maknanya, tapi sebenarnya mukjizat Al-Quran itu dah kita pancarkan zahir dah pada ketika tu. Rasa seronok, manisnya baca Quran tu. Ya, jadi mana nak dapat ni? Memang kenalah, sebab itu kalau tidak ni kena ambil sebenarnya ulama-ulama dulu. Ya, orang dulu ngaji daripada suratul Fatihah ya sampai suratul Nas. Cuma kita masih barulah. Ya, kita kat Malaysia ni masih baru lagi dengan tanda-tanda ni. Ya, sebab kita biasa dengan tanda-tanda umum ya. Tanda yang menurut manhaj ni kita tak biasa kan. Kita masih umum. Tak ada masalah, boleh. Tapi kalau kita nak berada satu level lagi yang tinggi, ya, sebab tu orang baca Quran, semua orang boleh baca Quran, tapi beza orang yang belajar ya, kemahiran bacaan dia lebih tinggi. Itu dekat waqaf tidak, nak lebih tinggi lagi memang kena belajar daripada satu ayat ke satu ayat.
untuk dapatkan, ya. Sebab ini semua ulama telah bahaskan, ya, dalam kitab-kitab mereka 30 juzuk, ya, tentang tam, kafi dan hasan ni. Okey, terima kasih pada atas bacaan, ya. Okey, jadi di sini ada waqaf qabih. Waqaf qabih ni bila kita waqaf, contoh kita ibtidak pada wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawai. Sebenarnya kalau dalam pengalaman saya jarang orang waqaf dekat sini. Ya, jarang orang waqaf dekat sini. Ya, sebab apa? Sebab biasanya kita dah kalau setengah Quran yang lain, ya, dia letak dengan tanda jim, biasa kita waqaf dekat situlah. Ya, maknanya dah ada tanda waqaf kat situ. Tapi kalau dulu ya, pada zaman-zaman penulisan Quran, apa tanda pun tak ada, baris tak ada, titik tak ada. Jadi memang kena ambil daripada mulut guru lah, ya. Dan guru beritahu wali abawainya berhenti kat sini sebab sempurna ayat itu pada falahan nis, ya, itu tam dah di situ. Jadi hati-hati pada waqaf qabih ini, ya, walau bagaimanapun kita tanda juga dalam Quran kita sebagai ingatan untuk kita, insya-Allah. Okey, untuk yang terakhir, untuk hari ini, ya, banyak lagi waqaf qabih kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Jadi untuk yang ke-20, okey, pada suratul An'am 132. Okey, insya-Allah, silakan. Ada? Kita ramai kat sini, insya-Allah. Ada? Ini pendek je ayat dia. Yang boleh tandakan pada Quran, ya. Pada ayat 32, ayat 36, ya, ayat 36. Ada Tengku Azizah. Sila. Silakan, boleh buka. Sila. Boleh buka mic. Buka mic, ya. Buka mic-nya. Okey. Sila Wan. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Alhamdulillah, ya, terima kasih Wan Zah atas bacaan. Okey, jadi di sini, ya, apa yang kita nak jelaskan di sini ada tanda waqaf tam, ya, alamat waqaf tam. Innama yastajibul ladzina yasma'un, ya. Ini tam di sinilah, ya. Bermaksud ayatnya dah sempurna, ya, kalimahnya pun dah sempurna, dan ya terus dengan ibtidak dengan selepasnya wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Ya, ini pun dengan tam. Cuma hati-hati, ya, jangan kita waqaf pada, ya, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Hati-hatilah. Tapi jangan, kalau kita biasanya baca Quran mengikut tanda-tanda Quran tu, jangan berhenti kat mauta, ya. Cuma kadang-kadang, ya, sebagai orang kata apa, jalan hati-hati kita tandalah, ya, pada Quran itu. Sebab bila waqaf dekat situ, dia akan merosakkan makna, ya. Hanya orang-orang yang mendengar sahaja yang menyahut seruanmu, sedangkan orang mati, maksudnya orang mati pun dengar juga. Jadi makna tu mengelirukan, padahal wal mauta tu adalah ayat, ya, yang berkait dengan ya ba'athuhumullah summa ilaihi yurja'un, ya. Orang yang mati ni Allah akan membangkitkan mereka semula. Jadi innama yastajibul ladzina yasma'un, sempurna dah satu ayat. Wal mauta yab'athuhumullah, ni juga sempurna dah, sudah, ya, bagi satu ayat. Okey, jadi alhamdulillah, ya, banyak dah, ya, kita pelajari hari ini, ya, iaitu tempat-tempat waqaf qabih, ya, yang merosak dan kalau ibtidak akan mengelirukan maknanya, ya, dan merosakkan makna dan mengelirukan makna. Okey, kalau yang akbah itu ada merosak, kalau ibtidak lagi merosakkan.
Okey. Jadi insya-Allah 20 tempat ini ya kita dah tandalah ya. Kita dah tanda dan insya-Allah nanti dapatkan nota dia ya. Kadang-kadang kita tertinggal tak sempat nak tanda dapatkan notanya ya untuk kita tanda dalam al-Quran kita. Selagi kita tak tanda sebenarnya kita kurang ya, kita akan kesalahan itu akan berlaku. Maknanya tidak ada panduan. Jadi tanda tu penting. Bila kita baca Al-Quran tu kita nampak, kita akan ingat, oh ini adalah waqaf qabih. Jangan waqaf dekat tempat tersebut. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, kita terus hari ini dengan bacaan surah Yasin ya, sambung daripada ayat 41 hari ini ya sampailah pada sampai apa ini? Sampai ayat 52. Okey, jadi di sini saya dah siapkan dah ya meletakkan tanda-tanda waqaf ya untuk kita faham ya bagaimana cerita-cerita hubungan-hubungan ayat, dan bagi yang nafas panjang silakan, tak ada masalah ya. Dan kena faham bagi yang nafas pendek pun tak ada masalah jika nak waqaf pada hujung kalimah, tetapi apa kena buat, kena ulang balik ya dengan kalimah yang sesuai sebelumnya. Okey. Baiklah. Hari ini kita banyak baca sahaja ya. Bagi semua rasa peluang pendengarkan bacaan masing-masing. Okay. Ada yang angkat tangan, Puan Mauriati. Sila. Assalamualaikum. Ayat 41. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sariqa. Wa in nasha', jelaskan ghainnya, nughriqa. Wa in nasha' nughriqhum. Tak nak ada tawallud. Nugh saja. Wa in nasha' nughriqhum fala riqa. Wa in nasha' nughriqhum fala sariqa lahum wa lahum yunqazun. Cuma hati-hatilah pada ghain tu boleh dilatihkan lagi, jangan sampai bunyi re. Saja. Nughriqhum. Okey. Terus Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Jadi pada baris-baris atas ni kita rendahkan sikit lagi. Ya, nampak ternaik ya, meninggi, rendahkan sikit. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa mata'an baris rendahkan saja baris. Wa mata'an ila hin. Dia kalau untuk baris-baris yang nipis ni, baris-baris yang istifal ni, dia dilebarkan sedikit. Wa mata'an. Okey. Dia tidak meninggi. Okey, alhamdulillah. Okey, kaf ni apa maksudnya puan? Kafi sempurna, kaf. Hitam tu. Kaf. Kaf ni apa maksud kaf ni? Sempurna makna. Sempurna kalimah. Kalimah. Tetapi tidak sempurna makna. Tidak sempurna makna. Apa maksud tidak sempurna makna tu? Ayat masih bergantung kepada ayat selepasnya. Ya, masih bergantung dengan ayat selepasnya. Jadi bila cerita tentang waqaf ibtida', dia bercerita tentang ayat ataupun kalimah ya dengan makna. Maknanya ada dua perkara lah dibincangkan. Ya, kalimah ada sebut kalimah, ada sebut lafaz, benda yang samalah ya, ataupun makna. Jadi dua perkara ini yang dibincangkan dalam waqaf ibtida'. Okey.
Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas bacaan. Okey, terus kita pada ayat yang ke-45 sampai 47. Ya, silakan. Ni terus tanda ya dalam surah Yasin. Yang ada surah Yasin tu tanda pada surah Yasin. Okey. Surah Yasin ni. Okey, 45 sila. Ada? Sila angkat. Boleh. Sila baca. Ada? Terus. Kalau hati tu rasa nak, terus angkat tangan. Ya. Jangan ditahan. Okey, Ummu Zuhair. Okey. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Ini pun kafi ya. Tadi la'allakum turhamun pun kafi, mu'ridin pun sama juga kafi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Okey, boleh berhenti dekat amanu ataupun boleh berhenti pada dekat at'amah ya. Namun jika kita memilih kedua-duanya sama ada daripada at'amah ataupun amanu, ya, ibtida'nya satu sahaja daripada qalal ladzina kafaru ya. Ini yang terbaiklah. Ya, yang terbaik dalam waqaf dan ibtida' pada tempat-tempat yang tidak ada tanda waqaf. Sebab memang wa idza qila lahum sampai fi dhalalim mubin ini ia adalah ayat yang sempurna, satu rel ya, satu landasan. Ya, tapi bila kita potong kita ulang balik. Okey. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال. Hilang suaranya illa fi dhalal. Illa fi dhalalim. Okey. Jadi kalau nafas panjang silalah ya. Kalau nafas pendek tak apa, boleh waqaf, cuma ulanglah balik dengan kalimah sebelumnya. Jadi di sini pada mubin sini adalah tam. Sebab banyak yang baca ya, banyak baca bila man law yasha'ullahu at'amah. Ya, dia terus in antum illa fi dia dah putuslah sebab tamnya itu terputus. Ya, bila dimula dengan nafas yang baru maka dia akan jadi ayat yang kedua. Ya, dia tidak jadi ayat yang sama. Ya, maknanya dia akan jadi ini ayat yang ke-47. Ya, in antum illa fi dhalalin mubin akan jadi ayat 48. Itu kesan dia. Ya, kesan dia bila ayat-ayat itu dah tam. Ya, bila kita potong, tak ulang balik. Okey. Nampak macam kecil ya, tapi beri kesan dalam bacaan kita, dalam makna lah ya, dalam makna bacaan. Hati-hati bila kita dah belajar ni, insya-Allah ya, jadikan panduan. Okey, terima kasih atas bacaan. Cuma ya saya tegur daripada sudut waqaf ibtida' lah ya, lebih kepada waqaf dan ibtida'. Cuma untuk lebih daripada sudut baris, daripada sudut huruf-huruf, itu dalam kena satu kelas yang khusus ya. Jadi kalau yang ketara sangat tu ya, maknanya hati-hati pada masalah baris fathah ya yang nipis ya, baris fathah yang nipis. Sebutan dia sama saja. Ya, di mana-mana keadaan.
Wa idza za qila la lahum wa idza qila lahum ya jangan bila jumpa nun dengan fa lain pula bunyi ong masih berbunyi dengan wa idza qila lahum ni perlihat elok ya mimma razaqakumullah qala ni baris-baris yang nipis itu kita rendahkan ya. Jangan bunyi dia meninggi. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih atas bacaan. Okey. Kemudian ayat seterusnya 48 hingga 52 dipersilakan. Ada Puan Azizah, sila baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Tam. Okey, terus. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Dia seolah-olah ada terputus. Perasan tak? Macam nak sakta dia terputus. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ringankan pada mim. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Cuba daripada wahidatan. Wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Isu ni mim ni kena ringan. Mim tu letak saja. Letak saja bibirnya, letak saja. Okey. Ta'khudhuhum wa hum Coba. Wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Saya masih merasai ada terputusnya suara di situ ya. Sebab mim ni dia masih lagi ada gunnahnya. Ya, cuma kadarnya sedikitlah ya. Kadarnya pada kadar muzahara, tak adalah ditahan ta'khuzuhum. Tidak ya. Sebab ni izhar syafawi kan. Dua-dua. Jadi mana kadar muzaharah dia tu masih wujud. Ya, jadi kena sempurnakan ya, tapi dengan ringan, jangan rapat. Ta'khuzuhum wa hum, itu yang akan memberatkan bacaan bila nak menyebut pada huruf selepasnya. Okey, terus sedikitlah panduan. Okey, terus fala yastati'u. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Okey, di sini kita terus Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Okey, ini kafi. Okey, kalau napas panjang boleh. Ya, wa nufikha fis sur sampai ila rabbihim yansiluna qalu ya wailana. Itu lagi bagus. Maksudnya kita meraihkan makna tu kan. Tam berjumpa dengan tam. Tapi berhenti dekat kafi pun sudah padalah. Okey. Qalu ya wailana. Man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan. Sekejap ya. Okey, jadi berhenti pada qalu ya wailana, itu tam di situ. Man ba'athana min marqadina, kita waqaf di situ, juga berada di status tam. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun.
juga berada di status tam. Itu kalau kita memilih jalan waqaf. Adapun bila kita memilih jalan wasal, ya, maksudnya cara bacaan sambung, maka di sini ada hukum dalam imam kita riwayat Hafs an Asim, ya, bila baca wasal wajib apa? Saktah. Wajib baca saktah. Kalau waqaf, ya, tidak ada saktah lagi dah padanya. Jadi wajib saktah itu hanya pada ketika wasal. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, ya, 2 harakat. Min marqadina, 1 2 hadza ma, sampailah pada akhir ayat. Itu ada saktah di situ. Kita berhentikan bacaan dengan kadar, ya, 2 detik, ya, 2 harakat tanpa mengambil nafas yang baru. Ini bu saktah lah. Tapi kalau waqaf, tiadalah hukum saktah di situ. Saktah wajib dibaca pada ketika wasal, ya. Itu yang perlu kita faham dan sempurnakan. Okey. Baik, boleh jelas. Terima kasih Puan Azizah, ya, atas bacaan. Mudah-mudahan terus diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Ya, ramai yang mendengarkan bacaan, ya, pada start daripada awal pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan itu sebagai cetusan kita, ya. Kadang-kadang kita nak baca di khalayak ni kadang macam-macam perasaan. Ya, macam-macam perasaan, ya. Dia memerlukan keyakinan, keberanian, ya. Kena buang sifat, ya. Sebab bila kita start aja baca, insya-Allah hilanglah, ya. Masa nak baca tu aja, masa nak baca tu macam-macam bisikan. Nantilah, biar dululah, ya. Macam-macam yang akan mengganggu kita, ya. Macam-macam perasaan. Tapi bila dah baca tu, insya-Allah Allah Taala akan bantu, ya, dengan bimbingan guru, ya, dengan ilmu yang kita ada, ya, akan menambah lagi kefahaman kita. Okey, alhamdulillah. Selesai, ya, untuk hari ini. Dan lebih kurang dalam sekarang berapa? Lebih kurang dalam 10 minit. Okey. Ada yang nak tanya sebelum saya keluarkan 3 soalan kuis? Ada yang nak tanya? Ustaz, saya nak tanya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Ya. AH dulu. Saya nak tanya Ustaz, tadi kan kita baca macam qalu ya wailana tu kan tam kat situ. Jadi kita tidak memba'athana, kita nak saktah tu okey tak Ustaz? Kalau kita mula memba'athana mimar qadina saktah, lepas tu hazama wa andar rahman wa sadaqal mursalun. Macam tu okey tak Ustaz? Okey. Bagus. Terima kasih atas bacaan. Okey, qalu ya wailana ni siapa punya? Tu yang apa tu yang Wanufi Hafiz punya kan? Kan. Jadi sebenarnya Wanufi Hafiz ni mungkin kalau tak tahu akan ingat yang silun ini sampai sini, tapi bila kita dah belajar tam, kafi dan hasan baru kita tahu asalnya, ya, dia kepunyaan Wanufi Hafiz. So sampailah qalu ya wailana. Okey, dalam masalah saktah ini saja kalimah pertama dengan kalimah kedua ni bila diwasalkan. Okey. Jadi soalan dia kalau mulakan pada sini tak ada masalah lah. Tidak pada ni man ba'athana mim marqadina hadza. Maka di sini, ya. 2 kalimah ni. Bila diwasalkan maka wajib saktah di situ. Ya. Boleh? So, okeylah ya Ustaz, kalau kita mula dengan memba'athana pun tak apalah ya Ustaz kan, sebab dia memang tam kat situ. Memang tidak. Sebab tadi Ustaz baca daripada qalu saya dengar. Sebab apa? Sebab saya melangkahi tam sebab saya nak jumpa dengan tam. Okey, tapi saya tak berhenti. Jangan pula kita tam kat sini kafi, kita sambung tam, lepas tu matinya dekat kafi. Itu tak betul. Okey. Jadi kalau tam berjumpa dengan tam tak masalah. Ustaz, dia lebih baik saktah ataupun kita wakaf terus? Yang mana satu lebih afdal lah? Lebih afdal kita raikan riwayat bacaan kita lah. Okey. Sudahlah saktah tu tak banyak dalam Quran. Okey. Terima kasih Ustaz. Dalam riwayat Hafs an Asim ada berapa tempat saktah? 4.
Itu yang wajib kan. Kalau hitung semua ada 6 lah. 2 tidak jatuh harus kan. Satu pada okey, itu tak apa, nanti kita bincangkan. Mana ada 6 tempat, 4 tempat tu wajib. Okey, dalam 6 tempat berbanding dengan riwayat lain, riwayat selain pada Imam Syatibi banyak. Ya, dia ada saktah ada saktah khas, mana-mana sakin berjumpa hamzah dalam satu kalimah, sakin berjumpa hamzah dalam 2 kalimah, semua baca saktah. Itu masih lagi dalam riwayat Hafs an Asim ya. Cuma torik lain lah, torik yang disebut dalam torik Tayyibah. Tapi kita dalam torik Syatibi ini saja. Tapi kalau kita tak amal tu sayanglah. Jadi mendahului atas riwayat kita itu lebih utama. Okey. Ya. Okey, soalan terakhir. Sebelum saya pula nak soal. Wan Maznah tadi. Boleh. Sila Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya ni, kalau kita baca Al-Quran kita tak tahu wakaf tam, wakaf hasan, ni kita ikut Al-Quran yang kita baca ni. Contohnya tempat yang tanda sili tu, wakaf saleh kan Ustaz? Ya. Sili ada 2. Maknanya sili ni maksudnya sambung lebih utama, boleh wakaf. Ya, sambung lebih utama. Bila dia ada 2 sili-sili, ada 2-2. Jadi maknanya kita yang pertama tu kita tak wakaf situ, kita sambung. Lepas tu kita tak ada nafas, kita berhenti dengan sili yang kedua. Boleh ke macam tu Ustaz? Tak ada masalah. Kalau kita tak pandai nak wakaf-wakaf ni, kita ikut yang dalam Al-Quran ni boleh Ustaz? Boleh, tak masalah. Cuma ini kalau kita nak naik lagi level kita, nak tambah lagi kemahiran. Tapi kena belajar sebenarnya. Sebab yang wakaf-wakaf tu masih umum, ya, masih umum. Jadi insya-Allah ini kita ambil secara takhasus pula, secara khusus, ya, berpandukan dengan wakaf ibtidah yang telah dibincangkan oleh ulama. Dia dalam ilmu wakaf ibtidah ni dia ada satu tempat-tempat yang ada tanda wakaf yang kita bincang ni lah Tam Kafi Hasan ni. Satu tempat-tempat yang tidak ada tanda wakaf, itu pun ada ulama bincangkan. Macam yang tadi kan dalam surah Yasin tadi kan, ya, dalam surah Yasin. Sekejap. Okey, ni yang kuning-kuning ini, ya. Ini kalau dalam wakaf ibtidah ni tak ada dibincangkan. Tetapi ada satu ulama menulis tempat-tempat yang tidak ada tanda wakaf tetapi dibenarkan wakaf dengan status hasan, dan bagaimana nak ibtidaknya pun dijelaskan, mesti bermula pada sini. Kalau kita tak belajar, kita akan ambil ikut suka hati kita lah. Bila ikut suka hati itu maksudnya maksudnya atas nafsu kita, bukan atas jalan ilmu. Sebab itu apa pun sebenarnya ilmu wakaf ibtidah ni sangat luas, ya. Jadi ini sebenarnya sebagai gambaran awal kita nak bagi tahu dekat kita, sebenarnya aku kena lagi mendalami ilmu wakaf ibtidah ini secara sempurna. Jadi alhamdulillah, ya, dengan adanya macam program yang kita ikuti ini sebagai pintu buka kita. Sebelum ini kita berpegang dengan status wakaf-wakaf yang umum, ya. Tapi bila kita belajar qiraat contoh riwayat Hafs an Asim, ya, ada buku peraturannya dalam Tariq Syatibi, kalimah-kalimahnya yang mana ada saktah, ada, ya, nak baca macam itu berhenti dekat mana, macam mana nak beberapa riwayat khilaf bacaan. Jadi bila kita belajar tu kita akan lebih khusus, ya, lebih tahu secara detail dalam riwayat bacaan kita. Walaupun sebenarnya dalam Quran tu dah selesai, dah ditulis dah, ya. Quran ini, mushaf ini ditulis atas riwayat Hafs an Asim, Tariq Syatibi, tapi masih umum. Sebab itu kena mengaji macam ini. Jadi apa-apa tanda dalam Quran itu umum. Jadi bila kita nak mengaji, kita akan dapat satu manhaj, ya, yang jelas lah. Jadi barulah kita rasa keyakinan lebih lagi sebenarnya. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah, ya, terus belajar, ya, insya-Allah. Jangan putus-putus. Okey, dan alhamdulillah lah, ya, kelas wakaf tidak pun, ya, dibuka sebenarnya, ada kena carilah, ya. Ada belajar 30 juzuk daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, ya. Cari, ya, kelas-kelas begitu kita mengaji insya-Allah. Okey, selesai soalan. Saya ingin soalan, boleh Puan Lina? Boleh Ustaz. Okey, soalan yang pertama.
Ini apa yang terlintas dekat kepala saya je ni. Ya, mudah-mudahan. Soalan dia senang saja. Sebutkan nama, sebutkan nama qurra yang membahaskan waqaf qabih yang kita belajar tadi. Sebutkan nama qurra. Manhaj yang kita belajar waqaf qabih 1 sampai 20 tadi. Siapa nama qurra tersebut? Sebutkan. Tunggu Azizah angkat tangan. Okey, sila. Assalamualaikum Ustaz, saya cuba. Ya. Manhaj Abu Al-Dani. Okey, Al-Dani. Itu masih belum komplit tu. Itu je yang saya tahu Ustaz. Al-Dani je hujung dia. Okey. Ada yang nak cuba yang lain? Ada lain nama-nama yang lebih sempurna. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Azizah juga, tapi Azizah Omar. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak cuba Ustaz. Abu Amru Ad-Dani. Ya, iaitu Abu Amru Ad-Dani. Nama panjang dia, siapa nama panjang dia? Abu Amru Sa'id bin Uthman Ad-Dani. Kitab dia. Okey. Iaitu Abu Amru Ad-Dani. Nama penuh dia Uthman bin Sa'id bin Uthman. Ya. Nanti Puan Azizah WhatsApp nombor telefon ya. Okay, jadi sebut Abu Amru Ad-Dani itu dah komplit lah. Sempurna lah tu nama dia. Kalau nama penuh, kadang-kadang ulama ni dia suka nama laqab. Ya. Jarang menggunakan dengan nama sebetul dia. Walaupun nama sebetul dia Uthman bin Sa'id bin Uthman, tapi digunakan dengan laqabnya Abu Amru Ad-Dani. Macam Imam Syatibi lah, ada nama sebenar dia. Okey. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apa perbezaan aqbah dengan qabih? Sila angkat tangan. Ya, boleh. Yang tak berjaya jawab tadi pun boleh cuba lagi. Apa aqbah? Perbezaan aqbah. Kalau yang tak pernah jawab lagi kita utamakan. Yang tak pernah jawab lagi pun ya silakan. Soalan 2 senang saja. Apa beza aqbah dan qabih? Noyati ni macam selalu je tapi dia yang kat tengah pertama. Okey, sila. Boleh. Okey, admin tadi dah ambil ya yang nombor dah. Hadiahnya nanti akan dihubungi. Cuba Ustaz. Ya, sila. Wakaf qabih ni kira wakaf yang keji. Aqbah ni yang paling keji. Terjemahkan gitu je. Okey, beza dia. Beza dia. Apa beza paling keji dengan keji tu? Dalam bahasa Melayu pula. Tadi aqbah paling keji, betul lah tu. Qabih keji. Tapi apa beza paling keji dengan keji tu? Perbezaan tu kita nak. Saya rasalah kalau yang keji tu maknanya kalau kita wakaf tu kita sambung balik kita ambil ayat tu, maknanya kita tak ambil yang ke belakang tu. Maknanya dia jadi tak ayat tu jadi macam kafir teruslah, dia tidak jadi asal ke jadi kafir. Sama je kaedah sama je. Maknanya sama ada wakaf pada qabih ataupun pada aqbah, sama je mesti kena ulang balik pada sebelumnya lah ya, kalau tidak akan ni. Tapi saya nak poin yang paling mudah, perbezaan paling keji dengan keji. Seandainya ada yang lain nak jawab. Ada yang cuba yang lain? Puan Azizah Omar ada nak jawab? Yang ajam dah bercakap-cakap dah tu.
Okey, sila soalan mudah ni. Soalan mudah dia. Arfah. Arfah. Okey, boleh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya cuba. Dia apa nama tu? Akhbar tadi maknanya kesilapan kita boleh membawa kepada pembatalan akidah sekiranya dibuat disengaja. Okey. Yang qabil tadi tidak seteruk saja, tidak sampai membatalkan akidah ataupun. Okey, itu salah. Okey, salah satu jawapanlah ya yang boleh diterima. Tetapi yang saya nak terima satu saja ya yang kita faham. Rosak lagi merosakkan. Yang qabih rosak dan mengelirukan. Itu beza, faham? Okey, itu saja. Jadi macam tadi sebutlah, bila rosak lagi merosakkan memang melibatkan akidah. Kalau sengaja ya. Tapi yang ni dia rosak ya, tapi dia mengelirukan. Okey, itu beza antara akbah lah. Sebab itu kalau qabih, katakan kita wakaf, dia rosak, itu kita mulakan dengan ayat selepasnya, dia akan jadi maknanya akan jadi mengelirukan. Tetapi kalau akbah, yang itu dah rosak dah, kita wakaf kat situ, ibtidak pun akan lagi rosak lagi. Itu kata rosak lagi merosakkan. Okey, terima kasih. Ya, jawapan tu boleh diterima. Okey, soalan yang ketiga. Nanti pun kontak saya ya. Soalan yang ketiga. Okey. Okey. Berkaitan dengan bacaan kita ya, dengan waqaf qabih, dengan bacaan dengan waqaf qabih ya. Dan begitu juga dengan keempat waqaf hasan ya, tam dan kafi. Okey. Dan keempat-empat itulah. Okey. Apakah okey. Soalan yang mudah dia. Yang mudah kita faham. Kesalahan pada waqaf qabih termasuk dalam lahan yang mana? Kesalahan waqaf qabih termasuk dalam lahan yang mana? Lahan ada berapa? Lahan jali dan lahan khafi. Okey, jadi dia masuk dalam lahan yang mana? Mengapa? Itu saja. Mengapa? Okey, pertama qabih masuk pada lahan yang mana? Ya, dan mengapa? Kalau kata jali, mengapa jali? Kalau khafi, mengapa khafi? Silakan. Jadi Tengku Azizah dengan Nazirah. Tengku Azizah sudah enggak? Kita bagi Nazirah dulu ya. Sila Puan Nazirah. Okey. Kesalahan pada waqaf qabih termasuk dalam lahan jali kerana dia melibatkan kepada struktur kalimah ataupun lafaz yang tidak sempurna serta maknanya yang tidak sempurna. Maka berlakulah kesalahan jali. Rosak bacaan. Boleh gitu, Ustaz? Okey. Okey, jawapan. Boleh, Ustaz? Okey, ya. Itu jawapan lah ya. Boleh. Okey, alhamdulillah. Sama ya, maknanya sama ya seperti yang dikehendaki, iaitu termasuk dalam kesalahan yang jali. Jali itu maksudnya apa, Ustazah Nazirah? Okay. Kesalahan jali adalah kesalahan yang besar, membawa kepada perubahan maksud ayat terus. Confident Ustaz saya ni. Ya tak? Okey, jadi kesalahan jali ini dia sama aja. Kesalahan jali pun kesalahan yang besar. Kesalahan khafi pun sama kesalahan. Dia setara saja. Setingkat. Ya, khafi dengan jali ini sama, dua-dua besar. Cuma jali itu lebih serius, kesalahan itu lebih serius. Sebab apa? Dia melibat struktur lafaz dan makna. Ya, begitu juga pada
pada hukum-hukum tajwid yang lain juga. Ada juga kesalahan jali dan ada juga pada kesalahan yang khafi. Tetapi pada lahan ni, pada masalah waqaf ibtida, khususnya waqaf qabih, dia termasuk dalam jali sebab kesalahan dia sangat serius. Ya, dia merosakkan. Ya. Okey, baik, terima kasih ya pada Ustazah Nazirah atas jawapan. Alhamdulillah. Ustazah Nazirah kontak saya ya. Semua ya yang berada ya sampai pada akhir ya program kita ya, insya-Allah mudah-mudahan semua segala ilmu yang kita kongsikan ini ya diberi Allah Taala ya kefahaman, dibukakan pintu ilmu insya-Allah dan terus diberi kesihatan untuk berjumpa lagi ya pada minggu akan datang insya-Allah. Terima kasih semua. Okey, dan kita tutup dengan majlis kita pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah ya kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.